Selamat datang kepada semua yang hadir hari ini. Mula-mula sekali memperkenalkanlah. Nama saya Abdul Malik Abdullah. Dan sebelah kiri saya ni Raymond Wu selaku Timbalan Pengerusi FMBA, iaitu Federation of Malaysian Business Association, Persekutuan Persatuan Perniagaan Malaysia. Dan Datuk Luqman Hakim Forten daripada GISB juga merupakan Vice Chairman Timbalan Pengerusi untuk FMBA. Dan sebelah kanan saya, itu tak payah beritahu kot, anak saya, anak sulung, dan sebagai wakil untuk di Tandur Food Industry lah. Okay. Jadi hari ini kalau kita nak share sedikit tentang apa hajat dan apa impian dan motif, objektif yang kami buat iftar bersama media dan juga bersama dengan kurang upaya. I think dalam bulan yang baik ni kita pun nak wawarkan tentang misi Kak Persekutuan Peniaga Malaysia, ya, perdagangan Malaysia, dan di mana kita nak mencari lebih syarikat-syarikat, persatuan-persatuan perdagangan yang ingin bersekutu dengan kita dan guna misi bersekutu bertambah mutu, cogan kata atau slogan negara kita. Kita berharap lebih banyak persatuan-persatuan perniagaan di Malaysia akan menyertai kami dan untuk mengewawarkan masalah dan masalah yang mereka hadapi. Jadi dengan kita kita bersama, harapan kita lebih berjaya dalam masalah yang kita nak wawarkan kepada kerajaan dan juga the decision maker ataupun the lawmaker. Jadi dengan harapan tu dalam bulan Ramadan kita berharap lebih banyak persatuan-persatuan boleh join kita melalui misi yang ini yang kita nak buatkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Malik, Saudara Raymond, Syed Amir dan semua. Saya mungkin menyentuh sedikit tentang peranan FMBA ini selain daripada apa yang telah disampaikan oleh Saudara Raymond sebentar tadi. Kita juga berhasrat menjadikan FMBA ini satu platform di mana masyarakat Malaysia ini dapat disatukan. Bila kita melihat dalam FMBA ini terdiri keanggotaannya terdiri daripada association di kalangan ada bangsa Cina, bangsa India, bangsa Melayu dan juga yang lain-lain. Dan kita mengharapkan bahawa kita dapat mencetuskan satu model di mana apabila masing-masing dapat berkasih sayang, bersatu hati, sama-sama bergembling, membantu antara satu sama lain, dalam masa yang sama juga memberi input kepada kerajaan untuk kerajaan melihat bagaimana kerajaan dapat membantu rakyat, masyarakat, khususnya masyarakat ahli perniagaan. Dan kita harap impak yang baik, kesan yang baik ini akan juga pergi kepada semua. Jadi kalau kita dapat meneruskan agenda ini, agenda bersatu padu kasih sayang di kalangan masyarakat Malaysia, kita harap Malaysia akan menjadi satu model kepada seluruh dunia di mana berbilang kaum dapat duduk di satu negara dengan penuh aman damai, kasih sayang, bertolong bantu, dan ini akan dapat juga mencetuskan satu suasana baru di dunia ini. Jadi itulah mungkin sedikit tambahan daripada apa yang telah disampaikan tadi. Okey, terima kasih. Saya mungkin ambil sedikit daripada apa, saya mengambil sedikit sambungan daripada apa yang disebut oleh Datuk Luqman ni, kerana kita lihat di negara Malaysia yang kita cintai ini, masalah kekauman semakin menjadi, dan ini satu yang tidak sihat kepada rakyat Malaysia. Kebelakangan ni, sejak 10 tahun ni, jurang di antara kaum dan agama menjadi satu isu yang sangat diperbahaskan oleh kerajaan kita. Dan dengan pimpinan baru Malaysia Madani, hasrat kerajaan pula dengan unity government ni untuk semua bersatu padu. Jadi dekat FMBA ni ada berbilang kaum, ada semua bangsa, dan ada semua state daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Johor, dan ada yang kecil, ada yang besar, semua bersatu padu, bekerja sebagai satu pasukan
untuk membantu PKS, untuk membantu syarikat-syarikat usahawan, dan untuk kami berubah dan ubah idea apakah suasana dan apakah polisi-polisi yang kerajaan patut buat yang dapat membantu kerajaan. Kerana kami rasa kadang-kadang ada masalah apabila polisi dibuat oleh mereka yang di Putrajaya tidak memahami apa kehendak orang di man on the street. Apakah aspirasi orang yang di pasar malam, orang yang menjadi penjaja, apakah cara hidup dia, apakah suasana dia, apakah situasi dia dengan OPR naik, dengan bahan mentah naik, dengan semua benda naik, kos transport naik, macam mana dia nak cari duit untuk menyara hidup. Datang pula masalah, ada masalah perkauman pula. Oleh itu kalau kita bersatu padu dan kita bekerjasama, insya-Allah kita boleh maju ke hadapan, kerana Malaysia ini mempunyai sangat potensial. Banyak benda Allah Ta'ala dah bagi pada kita. Negara kita sangat kaya dengan galian-galian dan banyak peluang-peluang bisnes yang ada di Malaysia. Tetapi kalau kita tidak bersatu, kita akan roboh. Oleh itu FMBA digunakan sebagai satu platform juga untuk membuat misi-misi dan membantu mangsa banjir masa tahun lalu, mangsa banjir di Pakistan, mangsa banjir di baru-baru ni Johor, di mana duit dikutip daripada semua orang supaya tak rasa beban dia. So, kami berkongsi, dan hasrat kami di FMBA kini ada 200 persatuan perniagaan, dan kami nak kumpul sebanyak insya-Allah 500 supaya kita ada satu. Kita punya misi ialah kami nak menjadi voice of industry. Voice of industry. Mungkin itu boleh kongsi bagaimana FMBA bermula kan, to COVID. Ya. How we started. Dan FMBA pun mula daripada time bila COVID melanda negara kita yang tercinta. Masa tu kerajaan pun tidak tahu apa nak buat, kami pun tak tahu apa nak buat, usahawan pun tak tahu apa nak buat. Semua kumpul dan tukar fikiran dan duduk pecah kepala untuk tengok apa yang sesuai untuk moving forward. Kerana kedai ditutup, pekerja dibuang, income nak cari kat mana. Kalau dah buang pekerja, nak bawa balik pekerja macam mana? Pekerja dah train dah. Apa yang akan jadi kepada family pekerja ni? Macam mana kita nak kesinambungan, terus simpan pekerja ni? Alhamdulillah kerajaan prihatin dengan pertolongan yang diberi oleh pembayaan penjana. Program penjana amat Kerjaya. membantu. Penjana Kerjaya. Program penjana di mana kerajaan menolong membayar gaji kepada staf, subsidi, dan itulah yang telah menyelamatkan kebanyakan daripada syarikat-syarikat untuk tenggelam. So itulah sedikit sebanyak tentang FMBA dan mengenai majlis hari ini, dan hasrat di Tandur Way Forward. Di Tandur Food Industry ini merupakan jenama tempatan, dan Alhamdulillah telah dibentuk lebih kurang 30 tahun dahulu. Dan saya asal daripada Penang, dan kami bermula daripada satu kedai. Alhamdulillah kami dah berjaya membuka 15 cawangan oleh kerana sokongan rakyat Malaysia, dan juga berjaya membuka di luar negara. Dan saya sangat bersyukur kerana ada kesinambungan, ada succession plan anak saya yang akan membantu supaya saya boleh pass baton kat dia, supaya saya boleh pergi main golf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian kerana menghadirkan diri pada majlis kita hari ini. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Dan kita mengambil inisiatif ini bersama dengan FNBA untuk mengimarahkan semula suasana Ramadan yang sudah lama sepi disebabkan oleh COVID. Dan selain daripada itu, kita juga telah mengambil satu pendekatan baharu di mana untuk mengelakkan selepas COVID kita perasan barang-barang harga naik melonjak tinggi. So kita telah mengambil satu inisiatif baru di mana kita tidak rasa ada keperluan untuk kita bermegah-megah atau membazir makanan secara tidak perlu atau tidak rasional. Jadi pendekatan terbaru kumpulan rakyat di Tandur adalah kita telah memberhentikan segala promosi buffet Ramadan sejak 2019, sejak COVID, sebab kita rasakan ini adalah satu pembaziran, dan kita menyeru juga kepada pemain-pemain industri yang lain.
kerana pembaziran ini berlaku di banyak pihak. Kalaupunlah customer tu mampu nak bayar untuk buffet tersebut, tapi apabila makanan itu tidak dimakan, kita still membazir resources dan subsidi kerajaan yang diberikan pada produk-produk tempatan. Jadi kita rasa tak ada keperluan buat masa ni, jadi kita telah berhentikan buffet Ramadan ini. Selain daripada itu, untuk mendukung dan menyokong hasrat kerajaan, terutamanya Kementerian Perdagangan dan Kos Sara Hidup, kita sedang bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Kos Sara Hidup untuk menjadi salah sebuah syarikat yang membekalkan makanan secara percuma kepada Yayasan Food Bank Malaysia, di mana makanan-makanan lebihan di restoran ini akan dibungkuskan dengan menggunakan teknologi retort untuk diedarkan kepada masyarakat ataupun orang yang lebih memerlukan makanan ni. Sebab kita rasa insyaAllah kita nak cuba go for zero waste dalam organisasi kita sebagai sebuah syarikat swasta. Ini merupakan inisiatif kita. Itu merupakan yang pertama yang kita boleh kongsikan, sebab dah lama dah kita tak ada program macam ni selepas COVID. Yang keduanya adalah pada tahun ini kita telah bekerjasama dengan Yayasan Kasih Kanser daripada Kota Baru, di mana Dr. Imbisari telah bersetuju untuk bekerjasama dengan kita untuk mengagihkan sebanyak 10,000 makanan pack iftar untuk 40,000 isi rumah sekitar Bandaraya Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan. Kumpulan sasaran kita adalah contohnya doktor-doktor, misi nurses, pesakit-pesakit di hospital di sekitar Kuala Lumpur. Dan aktiviti CSR ini adalah satu kerjasama dengan Yayasan Kasih Kanser, di mana Yayasan Kasih Kanser telah mendapat pembiayaan ataupun penajaan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi ini adalah antara inisiatif kita dalam merancakkan semula ekonomi, tetapi dalam satu hala tuju yang terancang, di mana kita cuba mengimbangkan inisiatif tersebut dengan mengurangkan pembaziran dan mengurangkan berbelanja pada perkara-perkara yang tidak perlulah. Jadi itu antara asas kita pada tahun ini, dan hala tuju ditandur, dan insya-Allah melalui inisiatif ini, moving forward, kita akan adakan lebih banyak program usaha sama bersama dengan FMBA untuk membantu masyarakat-masyarakat yang berada dalam kesukaran atau yang memerlukan dari masa ke semasa. Kerana FMBA mempunyai satu platform yang cukup hebat, di mana ramai pemain-pemain industri, usahawan-usahawan, tokoh-tokoh korporat yang mempunyai surplus dana atau aset, tapi dia tak tahu macam mana nak sampaikan kepada masyarakat. Jadi itu saja Datuk, ya. Okey, kita buka kepada soalan untuk kita punya rakan-rakan media hari ini. Macam di Tandor menolak buffet Ramadan kan, jadi mungkin boleh cerita apa cabaran, sebab biasanya kebanyakan tempat waktu Ramadan ni lah nak jana income yang tinggi melalui buffet-buffet ni. Tapi di Tandor mengambil langkah yang berbeza. Mungkin boleh kongsi untuk... Baik. Dia jawab ke jawab? Tak apa, Datuk boleh jawab. Pandai dia. Saya boleh jawab, tapi saya bagi laluan. Soalan susah dia bagi saya. Okey, terima kasih. Dalam kita niaga ni, dalam konteks bukan hanya mencari keuntungan. Nawa itu kita dalam niaga ni ialah untuk juga menolong manusia lain. Dan kita faham bahawa kalau kita fikir sebagai keuntungan menjadi fakta pertama, macam kita jual makanan yang halal, kita tak jual makanan-makanan yang tak halal. Benda-benda yang tak halal tu boleh membawa keuntungan yang tinggi. Tapi sebagai seorang Islam dan seorang yang bertanggungjawab, kami buat benda-benda yang berdasarkan teras Islam. Jadi dalam pandangan kami, walaupun kami boleh mendapat keuntungan yang tinggi, tetapi kami tidak membuat buffet kerana kami rasa itu satu pembaziran dan kami bersubahat dalam pembaziran tu. Jadi mungkin kami fikir Allah Ta'ala akan ganti kod lain. Kalau kami punya nawaitu ni untuk memastikan tidak pembaziran, kita akan dapat
akan dapat pahala ke tempat lain pula. Dan juga untuk tambah kepada soalan tu, kalau kami tak buat buffet, tapi contoh datang Makcik Kia. Dan Makcik Kia kata dia nak buat buffet Ramadan, dia nak booking untuk 50 orang. Macam tu kita akan buat buffet. Betul. Pasal tu makanan di buffet ni bila kita masak, kita tak tahu berapa orang. Kita menganggarkan 100 orang akan datang. Dan bila 100 orang tak datang, makanan tu akan dibuang. Ya, akan membazir. Polisi banyak tak boleh pakai balik. Dan polisi kesihatan tak boleh pakai balik. Yang kedua, customer bila lapar, dia buka puasa, dia akan ambil sangat banyak. Kalau dia tengah lapar, Ikut nafsu. ikut nafsu. Dan kita tak boleh kata dengan dia, kalau you tak makan habis 100 gram, kita akan timbang dan charge kepada you. Pinggan pun akan melanting. Dan di Tandur akan pergi viral. Akan jadi famous untuk benda-benda yang negatif. Saya suruh anak saya famouskan di Tandur, tapi dia famouskan cara lain pula. Terbalik nanti. So kami rasa that buffet tu akan membuat satu pembaziran, dan kami rela customer order dan kami serve pada customer, so supaya makanan tidak dibazirkan. Dan ada data yang mengatakan 40%, is it? Ya, setiap tahun. 40% makanan dibuang, 40% tan. 40% makanan di Malaysia dibazirkan setiap tahun. Dibazirkan setiap tahun. Dan sebagai seorang Islam, kita berpuasa sebenarnya untuk merasa dan untuk kita fikir orang susah macam mana, orang miskin macam mana, supaya kita tak lupa daratan, untuk kita ingat kepada Allah Ta'ala. Tapi lepas tu kita makan macam Maharaja Lela pula. 100 jenis makanan, 120 jenis makanan. Siapa yang buat konsep tu, itu individu. Setiap individu punya pandangan yang lain, kan? Because di Malaysia kita free country, willing seller, willing buyer. Kalau buffet RM150, saya tak paksa awak datang makan. Tapi kalau awak nak datang makan, awak nak bayar, willing seller, willing buyer. Tapi dalam keadaan kami rasa tak patut untuk bersekongkol dalam pembaziran ni. Oleh itulah kami ambil tindakan untuk tidak membuat buffet Ramadan. Adakah ini akan berterusan sampai Ramadan atau mungkin satu hari nanti? Kami merasakan, bagi saya apa yang kami sebagai sebuah syarikat berbincang antara pengurusan tinggi, kami merasakan bahawa kita perlu memupuk kesedaran ini, dan kita berharap orang lain akan follow through dan mengambil semangat daripada kita punya inisiatif ini. Kerana macam saya maklumkan tadi, 40% makanan ni pembaziran dia berlaku di setiap peringkat. Bayangkan subsidi kerajaan yang kerajaan beri kan untuk kumpulan-kumpulan tersasar ni, tapi tak mencapai matlamat kerana pembaziran yang berleluasa. Di mana pembaziran berlaku, kita bayar buffet RM160. Jadi kita rasa kita kena makan sebanyak yang boleh sebab dah bayar RM160. Pendekatan yang di Tandur ambil baru selepas 2019 ni adalah datang, makan setakat mampu, order yang apa yang nak, makan kenyang, puas hati, balik. Willing buyer, willing seller. So kita akan meneruskan inisiatif ni, dan kita akan memperkenalkan di kalangan usahawan-usahawan, insya-Allah Datuk Lokman bersama kita kan. Ini antara dakwah kita lah di dunia ni, dan kita mengharapkan, macam saya cakap tadi, tak salah kalau ada kumpulan tuan-tuan media nak buat media night, malam media 30-50 orang, kita still buat buffet. Tak bermakna kita tak buat buffet, tapi kita merasakan buffet Ramadan ini merupakan satu pembaziran, di mana makanan tak habis kita buang, walaupun kita tahu punya ramai masyarakat di luar sana yang sedang susah dan kebuluran dan tengah susah, dan harga yang sangat mahal sekarang. Kita pergi bazar Ramadan pun kita spend, kalau sekali pergi tu RM200 pun tak cukup. Kalau dulu-dulu seminggu boleh beli barang kat bazar Ramadan kan. Jadi kita kena mengambil inisiatif ni untuk memperkenalkan ataupun educate the society as the leader lah kan. Biasanya leader take lead, follower akan follow through. So we want to be the industry leader, industry captain. Kita take lead, kita educate people, and we hope, of course lah, akan ada tentangan-tentangan daripada hotel-hotel besar 5 bintang dan sebagainya. Tapi again, it's a free country. Kita buat apa yang setakat kita mampu within our capacity untuk masyarakat dan negara kita yang tercinta. Ya. Jadi apa pandangan mengenai kempen jualan rahmah? Adakah di Tandur pun akan menyertai kempen ni? Dan juga sebab baru-baru ni Menteri ada kata yang peniaga-peniaga besar sahaja yang biasanya yang buat jualan rahmah ni,
peniaga kecil tidak digalakkan, peniaga gerai memang tak digalakkan langsung lah sebab keuntungan Sangat tipis. tipis sangat. Tapi masih ramai lagi pengusaha-pengusaha kata susah nak sustain jualan ramah tu kerana kos yang terlalu tinggi. Malah walaupun kempen jualan ramah ni, harga tetap naik juga. Harga-harga lain lah. Betul. Kan? Jadi mungkin boleh bagi pandangan. Okey, insyaAllah daripada di Tandur Food Industry, grup kami dalam perbincangan dengan KPDN telah berjumpa dengan Datuk Seri Salahuddin Ayub beberapa kali untuk membincangkan tentang perancangan untuk membuka kafe Rahmah di universiti awam. Dan kami masih dalam perbincangan di mana kami akan menyediakan makanan di IPTA, di mana makanan akan dijual dengan kos yang sangat rendah, di mana kami akan mencari syarikat-syarikat MNC, syarikat-syarikat gergasi dan mencari dana daripada yayasan-yayasan dan koperasi-koperasi untuk membantu menampung kos tersebut. Tetapi di mana makanan mungkin dijual pada harga RM2 atau RM3 sehari sekali, insya-Allah di 20 universiti di Malaysia sebagai pilot project. Dan benda ni insya-Allah akan diuruskan oleh di Tandur Food Industry bersama-sama dengan Yayasan Prihatin Nasional. So masih lagi dalam stage perbincangan untuk mengambil kira cara yang praktik dan supaya tidak ada adverse effect, tidak ada pula orang yang menegatifkan. Pasal kita di Malaysia ni kadang-kadang kita pun tak tahu macam-macam. Ada satu doktor mengeluarkan kenyataan bahawa menu Rahmah tu boleh mengakibatkan kanser. Macam tu pun ada. Doktor mengatakan menu Rahmah yang RM5. So kita tak faham, bila kerajaan tak buat baik kita tegur kerajaan kau-kau, bila kerajaan buat baik pun kita tegur dia kau-kau. Macam mana dia nak tolong masyarakat kalau yang bagus pun kita tegur? So yang tu saya rasa memang tak masuk akal lah bila disebut tentang menu Rahmah yang RM5 tu boleh mengakibatkan kanser. So walaupun kami nak start projek di universiti ni, kami akan was-was dan memastikan bahawa rakyat akan happy dan memastikan golongan tersasar akan terbantu, because ini hanya untuk yang B40 dan asnaf sahaja yang akan menerima makanan ni. Dan kita akan bekerjasama dengan KKD di mana dia akan mengeluarkan satu kad, di mana kad tu akan di-swipe, dia berhak untuk mendapat harga RM2 atau RM3 supaya tidak pergi pada orang yang bermampu lah. Kalau mampu bayarlah. Rancangnya bila? InsyaAllah Menteri dah suruh kami membuat projek ni lepas Hari Raya. Tetapi kami tengah tengok dia tidak akan membuat 20 universiti serentak. Dia akan buat pilot projek. Mungkin satu universiti dah berjaya, tak ada tentangan, tak ada rintangan, tak ada orang marah, semua dah setuju, okey buat second universiti, third universiti. So dia satu proses yang mungkin nak cover 20 universiti boleh memakan setahun mungkin, insya-Allah. Tambah sikit. Dan kerjasama Kementerian Pengajian ini juga lah. Ya, saya. Ya, KPT pun masuk dalam meeting sekali. Dengan KKM sekali. Kesihatan. Ya, dan juga tambahan apa yang bahagi Datuk Malik cakap tadi, berkenaan dengan menu Rahmah ni, saya rasa macam sekarang kita buat program CSR, bakul makanan dan sebagainya, ini merupakan inisiatif syarikat tersebut ataupun usahawan tersebut lah. Kalau kita nak fikir untung, memang tak ada untung lah. Tapi untung dia macam Datuk Amir Ali Maidin selalu sebut, untung dia dunia akhirat lah. Itu sebab dia nama dia pun menu Rahmah. Jadi lebih kepada bukan untuk membuat margin yang tinggi, tapi untuk membantu masyarakat setempat, especially komuniti bandar lah, dengan keadaan kos. Sementara di peringkat persekutuan, kerajaan sedang rangka macam-macam formula bagaimana nak menurunkan atau nak mengawal inflasi. Ini apa yang kita boleh buat sebagai pemain industri lah. Ini adalah inisiatif kita sebagai pemain industri. Mungkin FMBA pun boleh bagi komen di jualan Rahmah ni, kerana baru-baru ni Menteri ada bagi tahu dia akan buat kajian impact dalam 6 bulan ni, bagaimana potensi payung Rahmah lah. Jadi antara yang dicadangkan ialah mengurangkan cukai kepada pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam jualan Rahmah ni. Mungkin itu satu inisiatif yang baik daripada kerajaan. Sebenarnya pendekatan KPDN
Datuk Seri Salahuddin. Sebenarnya sangat baik, out of the box dan berasaskan keperimanusiaan. Jadi ini adalah satu cara yang baik kerajaan, kementerian dan menteri perlu berurus selia dengan peniaga, penggiat peniaga. Sebab cara dia bagi tahu adalah kerana dia tahu peniaga terkesan. Tetapi ada juga B40 yang amat terkesan. Jadi ada apa peniaga boleh bantu dalam cara ini? Dengan lantang dan lekas, saya tahu Datuk Sri Datuk Jawahal dari Presiden Presma dan juga Datuk Wira Amir Maidin lantang cakap tak ada hal, ini bukan lagi keuntungan. Ini adalah untuk amal jariah. Betul. Jadi bukan lagi kerana duit, ya. Betul. Jadi baik. Jadi cara pendekatan kementerian dan menteri patut mencari iktibar cara macam tu. Beri kita satu urus dia, tahu apa yang kita perlukan dan macam mana kita berjaya. Ya, itu yang penting.